Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Semua yang saya kasihi, para pencinta ilmu yang berada dalam rancangan Cinta Ilmu tentang sirah, dan pastinya kita sama-sama kian menggali sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin para pencinta ilmu pasti mengetahui bahawa ilmu itu datangnya daripada Allah, dan ilmu yang datang daripada Allah secara otomatis akan menyayangi Allah, kemudian akan menyayangi Rasul Allah. Dan insya-Allah seluruh perbincangan kita ini adalah untuk memahamkan hati kita, sehingga secara otomatis tanpa siapa-siapa suruh, akhirnya lahir perasaan kagum yang bersangatan, yang selayak dan sepatutnya bagi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendorong kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan kemudian berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada episod kali ini kita akan membincangkan tentang gelaran Rasulullah dan nama-nama lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah kita membincangkan beberapa sifat-sifat nama yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Rasulullah, yang kita sebut dengan pelbagai nama, dan kita akan pergi satu demi satu dalam perbincangan kita insya-Allah. Ketika membincangkan tentang gelaran ataupun kunyah, kita pada muka surat insya-Allah 14, 15, 16 dan 17 untuk kita lebih mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah kita belum melihat kelahiran Rasulullah, kita belum melihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita bermula dengan yang sepatutnya. Baik. Bila sebut gelaran ataupun dalam bahasa Arab disebut al-kunyah, ya, al-kunyah. Baik, gelaran ini mungkin sesuatu yang mungkin tak biasa di kalangan masyarakat kita lah, ya. Tetapi bagi masyarakat Arab, kunyah adalah merupakan sesuatu yang lazim ataupun biasa dalam masyarakat mereka. Sehingga kerana perkara tersebut baik, kalau kita tengok dalam Azkar Imam Nawawi, maka Imam Nawawi menggalakkan, menyatakan bahawa salah satu keelokan apabila seseorang itu menggunakan kunyah. Jadi apakah kunyah dan apakah kunyah Rasulullah? Baik, kunyah ini mana-mana gelaran yang di hadapan gelaran itu adanya kalimah abu ataupun ummi, ya, ataupun ummu. Seperti kita biasa mendengar Ummu Sulaim, kita mendengar Ummu Rayyan, ya, kita mendengar baik. Dan laki-laki kita biasa mendengar sebagai contoh Abu Bakar, ya, Abu Hafsin. Baik, bila sesuatu nama dikaitkan dalam bahasa Arab adanya abu dan ummu, maka dia digelar sebagai kunyah, ya. Dan abu merujuk kalimah ayah, ummu merujuk kalimah ibu. Kerana bagi orang Arab, bagi mereka adalah satu kemuliaan apabila mereka meletakkan mereka itu dengan sandaran kepada yang mereka itu menjadi ibu ataupun ayah. Walaupun kita mendapati bahawa di dalam syariat tidak semestinya mesti nama itu mesti nama anak dia, ya. Tidak semestinya. Baik. Kita mendapati agak panjang persoalan tentang al-kunyah ini, tetapi memadalah sebab kita nak hanya kenal apakah gelaran ataupun kunyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itu kita cuba lihat apa yang ada dalam kitab ini insya-Allah, ya. Baik, bila kita sebutkan kunyah pada Nabi, gelaran pada Nabi ialah yang pertama adalah Abu Qasim. Ya, Abu merujuk ayah, Qasim anak Nabi yang bernama Qasim. Jadi gelaran yang menunjukkan kebanggaan bagi kebiasaan tradisi dalam Arab yang menurut Imam Nawawi tidak menjadi masalah perkara tersebut,
kerana berdasarkan kepada setiap panggilan dan gelaran yang baik adalah sesuatu yang digalakkan dalam agama. Ya, dan kita takut di sini dalam masyarakat kita kadang-kadang menggelar dengan gelar-gelar yang tak baik, gelar-gelar yang aib, gelar-gelar yang memalukan. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana sebab semua orang kampung dah panggil si fulan itu, tak dapat tidak dia pun terpaksalah terima gelaran orang macam-macam. Tetapi sekiranya gelaran yang tak baik menjadi panggilan kepada orang itu, perkara tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Baik, balik pada yang kedua, sebab Nabi ada dua kunyah, Nabi ada dua gelaran. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah Abu Qasim. Jadi Nabi merujuk dan bahkan setengah daripada orang memanggil panggilan Nabi dengan panggilan Ya Aba Qasim, wahai Aba Qasim. Jadi seperti kebiasaan orang Arab, itu panggilan yang memuliakan. Dan yang kedua adalah termasuk Nabi setengah daripada masa memanggil Nabi, Jibril memanggil Nabi dengan panggilan Ya Aba Ibrahim. Baik, kerana apa? Sebab kedua-dua ini adalah merupakan anak lelaki bagi Nabi SAW dan menjadi kelaziman, bukan kewajipan, bahawa sebenarnya gelaran bagi anak itu adalah sesuatu yang biasa bagi masyarakat Arab. Jadi kita dah tahu. Lepas ini kita akan cuba tengok pula nama-nama lain selain daripada Muhammad yang kita sebut yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lepas ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para penonton yang mengikuti sirah junjungan besar dalam rancangan Cinta Ilmu ini pastinya dah lazim dengan bila mendengar nama Nabi Muhammad, spontan kita akan ucapkan selawat dan salam ke atas Nabi. Ingat, itu adalah unjuran, bahkan satu ancaman daripada Nabi. Orang yang kalau mendengar namaku, kata Nabi, tetapi tidak mengucapkan selawat dan salam, maka orang itu, kata Nabi, adalah seorang yang sangat bakhil. Ya, kita tak nak jadi orang yang bakhil ketika duduk dalam halaqah sirah ini, insya-Allah, ya. Sebab kita sedang menyebut nama demi nama. Walaupun yang kita katakan tadi gelaran bagi Nabi adalah Aba ataupun Abu Qasim. Jadi kalau dia merujuk pada Nabi, rakan-rakan penonton semua kena perlahan-lahan ucapkan selawat pada Nabi SAW. Walaupun gelaran itu memanggil dan merujuk kepada contohnya Abu Ibrahim. Siapakah Abu Ibrahim itu? Dia adalah kunyah, gelaran untuk Rasulullah. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Ya, sebab saya sangat takut makin kita duduk depan Nabi, maksudnya makin kita mempelajari sirah Nabi, kita terlupa untuk menjaga adab-adab dengan Nabi SAW. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada nama-nama Nabi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nama-nama Nabi yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita tahu rupanya, ya, alhamdulillah kita tengok dalam kitab, rupanya nama Nabi Muhammad, maknanya nama yang disandarkan kepada tubuh Nabi Muhammad itu, selain daripada Muhammad, selain daripada Ahmad, selain daripada gelarannya adalah Abu Qasim, selain daripada gelarannya Abu Ibrahim, ada nama-nama lain yang Allah gunakan. Jadi kita tengok hari ini insya-Allah, kerana sekali lagi Al-Quran dan Nabi diturunkan dalam bahasa Arab, kita akan lebih menjiwai sirah Nabi bila kita memahami tradisi yang tidak menjadi bercanggah dalam agama kita yang ada di kalangan tradisi orang Arab itu. Baik, salah satu tradisi yang tak ada dengan kita ialah orang Arab, mereka ketika sesuatu benda itu agung ataupun hebat, maka secara otomatis mereka akan memberi banyak nama. Ya, kita tak sama, kita di tempat kita di Nusantara, di tanah Melayu ni, kita akan dapati bahawa nama itu kalau seorang itu tu nama dia, itulah namanya. Mungkin satu dua gelaran dalam keluarga, mungkin ada pangkat, ya. Tetapi dalam bahasa Arab berbeza. Baik, kita tengok ya dengan cepat apa yang tertulis dalam kitab ini. Nama-nama Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran. Maknanya apa itu nama? Sekali lagi, nama ialah yang kita berikan kepada tubuh. Baik,
apa yang diberikan kepada tubuh Nabi Muhammad ini selain daripada Muhammad Ahmad dan gelarannya adalah Abu Qasim dan Abu Ibrahim. Yang pertama, Allah menamakan Nabi Muhammad dengan Bashir. Ya, Bashir. Allah menyebut Nabi Muhammad itu namanya adalah Bashir. Apa maksud Bashir? Bashir adalah seorang yang Allah utuskan untuk menyampaikan berita-berita gembira. Ya, Nabi dihantar oleh Allah dan menjadi salah satu nama Nabi yang Allah letak dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, merupakan Bashir. Walaupun Bashir itu kelihatannya adalah peranan, tetapi peranan tersebut juga dianggap sebagai nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang kedua, saya baca je ya, saya baca. Nama yang kedua adalah Nazir, ya. Artinya adalah lawan daripada Bashir adalah yang memberi ancaman ataupun yang memberi peringatan. Kedua-dua ni dalam surah A'raf, ya, ayat yang ke-88. Kemudian kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, kita mendengar bahawa Allah memanggil ataupun menyebut nama Nabi Muhammad itu, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, dengan nama Raufun Rahim, ya, Rauf Rahim. Jadi nama lain bagi nama Nabi Muhammad adalah Rauf, yang maknanya yang sangat santun, menyantuni, Rahim yang menyayangi, ya, yang menyayangi. Jadi bukan Ar-Rahim, sebab Ar-Rahim hanya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rauf yang maha. Adapun bagi Nabi, maka Nabi adalah Rahim ataupun Rauf, yang diterjemahkan bukan bermaksud yang maha, tetapi seorang yang sangat penyantun, seorang yang sangat penyayang. Dalam surah Anbiya, Allah menamakan Nabi dengan nama Rahmatan lil Alamin. Dengan nama Rahmatan lil Alamin, yang bermaksud Nabi Muhammad, tubuh Nabi Muhammad itu adalah merupakan rahmat lil alamin kepada seluruh alam. Allahu Rabbi. Betapa besar nama-nama ini. Apabila kita masuk satu demi satu, kian kita rasa bahawa Nabi Muhammad bukanlah sebarangan, bukanlah seseorang biasa, tetapi mempunyai nilai. Namanya tercetak berulang-ulang kali dengan pelbagai angle dan bentuk, supaya kita sebagai umat Nabi lebih nampak. Yang kedua adalah, yang penting adalah mencontohi. Baik, kemudian nama yang ada dalam Al-Quran juga adalah Muhammad, ya, pasti yang kita dah bincangkan. Ahmad kita dah bincangkan. Kemudian nama lain bagi Nabi Muhammad adalah Taha. Kemudian Yasin, ada juga merupakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang lain adalah Muzammil, yang berarti orang yang berselimut. Kemudian Abdullah ataupun Abdullah, yang bermaksud hamba kepada Allah. Kemudian Muzakkir, si pemberi peringatan. Kemudian Abduhu, hambanya. Kemudian Amin, yang dipercaya. Hadi, yang memberi petunjuk. Harisun alaikum, maaf saya, Harisun alaikum, itu juga adalah merupakan nama yang Allah sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Karimun, kemudian Khatam al-Anbiya, kemudian Mutawakkil, Mubashir, Mubin, Mudaththir, Sadiq, kemudian Ummi. Semua ini adalah nama-nama yang kita boleh baca dalam Al-Quran dan menunjukkan kemuliaan Rasulullah. InsyaAllah kita akan pergi nama Nabi dalam hadis. Kita akan sambung selepas ini. Kita rehat sebentar. Alhamdulillah, sekali lagi sedar tak sedar kita berada pada blok terakhir dalam membincangkan tentang kunyah ataupun gelaran dan nama-nama lain yang mungkin telinga kita jarang mendengarnya, tetapi Allah menamakan nama-nama itu dalam Al-Quran. Sebentar tadi saya baca dengan cepat, mungkin rakan-rakan ada yang tercungap-cungap, termasuk saya, untuk dapat mendengar nama-nama tersebut. Tetapi boleh rujuk pada buku ini
pada muka surat 15 dan 16. Di sini dinyatakan tentang nama-nama selain daripada gelaran ataupun panggilan lain selain daripada Muhammad, Ahmad yang masyhur, kita boleh dapat kat sini insya-Allah ya. Baik, tadi kita dalam buku ini menyatakan bahawa ada 26 dan 26 nama ni seandainya kita bincang satu demi satu berdasarkan kepada ulama tafsir, tentulah perbincangan ni akan jadi panjang sekali, tetapi memadalah kita menyebut dan kemudian kalau ada di sini kita boleh ada rujukan daripada surah-surah manakah yang kita dapat ambil ataupun jumpa nama-nama tersebut. Baik, sekarang kita tengok pula nama-nama Nabi yang ada di dalam hadis. Maknanya Nabi SAW sendiri memperkenalkan ataupun menunjukkan ataupun menyebutkan. Selain daripada yang kita telah sebutkan semua tadi, ada beberapa yang lain yang dalam buku ini dihimpunkan dalam muka surat yang ke-16 ini dan 17, dihimpunkan nama-nama lain tersebut agar kita semua dapat lebih memahami. Baik, saya bacakan ya. Baik, nama-nama Nabi Muhammad, pertama Muhammad. Itu tak payah bincang sebab kita dah bincang pada episod sebelum ini. Ahmad juga kita tak payah sebutkan, kita telah menyebutkan pada nama benar Nabi sebab itu dalam Quran secara jelas ya. Kemudian dalam hadis menyebutkan nama Nabi Muhammad adalah Al-Mahi. Ya, yakni yang bermaksud Nabi menamakan Nabi dengan Al-Mahi yang bermaksud yang menghapuskan ya biiznillah, maknanya tentulah dengan izin Allah, kekufuran dengan kedatangannya. Maknanya seolah-olah Nabi itu bila dia datang, baginda Nabi datang kepada umat, maka terhapuslah, terpadamlah ya kekufuran yang ada pada ketika itu. Maka Nabi disebut sebagai Al-Mahi. Kemudian disebut sebagai Al-Hashir ya, yang bermaksud yang mengumpulkan kerana Allah, mengumpulkan umat manusia dengan pengikutnya. Ya, maknanya Al-Hashir maksudnya yang himpunkan. Jadi Nabi Muhammad ini Allah kalau kita tengok, sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab ya, pada saat dia membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengar ayat Allah dibacakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sampai rebah Sayyidina Umar dan pingsan, tangisannya terlampau kuat. Orang bertanya kepada Sayyidina Umar, ma yubkika ya amiral mu'minin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar kata, aku dengar ayat Allah yang memberitahu bahawa manusia akan berpisah, orang derhaka akan berpisah. Sebab Sayyidina Umar takut dia tak termasuk dalam bersama Nabi dengan Al-Hashir. Sebab nama Nabi yang lain adalah Al-Hashir. Ya. Kemudian nama lain adalah Al-Aqib, yakni penutup. Kerana Nabi adalah penutup pada Rasulullah adalah merupakan penutup bagi sekalian Nabi, tidak ada Nabi sesudah Nabi SAW. Dinamakan Nabi, nama Nabi dalam hadis adalah Muqaffa. Ya, Muqaffa yang bermaksud yang digeruni kerana kehebatannya. Ya, seseorang yang digeruni kerana kehebatannya. Ini juga sifat ini ada dalam Al-Quran. Bahkan Nabi menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi adalah kegerunan yang Allah campak kepada orang kafir pada saat berlaku peperangan. Ya. Kemudian disebut sebagai Nabi At-Taubah, Nabi yang bertaubat daripada kesalahan bukan dosa. Ya, nak ajar kepada kita supaya kita semua dapat melakukannya. Baik, dalam ini beberapa nama yang lain dan saya yakin insya-Allah bagi mereka yang mendapatkan kitab ini akan dapat membaca nama demi nama tersebut. Jadi insya-Allah kita akan terus mendalami dan jangan lupa untuk episod yang akan datang, dan untuk itu kita akan bercerita sedikit tentang kegoncangan yang didatangkan oleh Abrahah. Kita tengok sedikit sedutan untuk episod akan datang. Maka datanglah idea pada ketika itu kepada Abrahah. Termasuk dalam rampasan tersebut adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Semoga dengan itu merangsang lagi kita untuk dapat bersama dalam rancangan Cinta Ilmu ini, dan kita terus mendalami sirah dan akan terus kekal dan istiqamah mendalami sampai cinta yang sepenuhnya, ikut Nabi sepenuhnya. Saya sudahi dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.